malam dan sekali lagi selamat datang ke channel ini dengan satu lagi cerita hantu. Untuk episod kali ini, kawan-kawan pernah tak drive keseorangan untuk tempoh yang agak panjang dan apabila lalu jalan yang gelap dan sunyi, rasa bulu roma tegak berdiri. Tajuk cerita hari ini, penumpang gaib. Seperti biasa, sebelum kita bermula, ingat untuk klik butang subscribe dan juga notifikasi. Saya seorang pengacara majlis ataupun kebanyakan orang gelar MC. Tidak kiralah sama ada majlis kahwin, company dinner, team building ataupun apa jua majlis yang lain-lain. Ada harinya majlis terletak di kawasan Bandar Kuching, tetapi ada juga masanya majlis dilangsungkan agak jauh. Kisah hari ini terjadi di dalam perjalanan ketika saya menuju ke Seri Aman. Perjalanan ke Seri Aman mengambil masa kira-kira 3 sehingga 4 jam dari Bandaraya Kuching. Ketika itu, jalan masih lagi belum under construction. So, perjalanan agak lancar berbanding dengan kini apabila Pen Borneo sedang dalam pembinaan. Saya mendapat booking dari salah satu event company yang memberitahu bahawa mereka memerlukan MC di majlis kahwin di Seri Aman yang akan berlangsung 1 minggu kemudian. Apabila kalender telah disemak dan tiada booking yang lain jatuh pada hari tersebut, saya pun bersetuju dengan event company itu. 1 minggu kemudian, apabila tiba hari event, salah satu staf daripada event company tersebut menelefon saya dan mengajak saya untuk pergi bersama-sama dengan mereka. Fikir, takut pula mereka akan lewat nanti, saya pun menolak dengan alasan saya ada hal sendiri yang mungkin akan mengacau masa perjalanan mereka dan juga memberitahu mereka saya akan pergi dan balik sendiri. Saya bertolak lebih awal apabila menuju ke Seri Aman. Lebih kurang selepas makan lunch dalam jam 12.30 berjalanlah saya dari rumah. Bukan apa, takut nanti ada aksiden kah ataupun perkara yang tidak diingini berlaku. Perjalanan ke Seri Aman tengah hari tersebut tiada apa-apa yang berlaku. Semuanya lancar. Tiada aksiden, tiada jam. Kereta pun seolah-olah lebih kurang di atas jalan pada hari itu. Fikir saya mungkin hari Minggu, orang bercuti. Cuma duduk berehat di rumah sendiri sahaja. Sampai di Seri Aman, saya terus ke dewan di mana majlis tersebut akan berlangsung untuk letak barang-barang dan juga membuat persediaan untuk majlis nanti. Showtime. Majlis pun berjalan dengan lancar. Klien pun happy dengan servis semua. Apabila sudah settle, saya meminta diri untuk balik dahulu. Walaupun klien mengajak untuk tinggal dan minum bersama mereka sehingga mengofferkan bilik hotel untuk saya bermalam, tetapi saya menolak dengan baik dan mengucapkan tahniah kepada pasangan yang baru saja selesai berkahwin. Lalu saya meninggalkan tempat majlis tersebut. Masih ingat lagi saya ketika itu apabila ditengok jam fosil di tangan, jarum panjang menunjukkan arah 6 dan jarum pendek di arah 11. Kalau ikut masa perjalanan pagi tadi, sampai rumah di Kuching mungkin sudah pukul 2 ataupun 3 pagi. Walaupun ada rasa sedikit kesal, tetapi fikir, balik juga ada baiknya. Esok hari nak tidur sampai petang pun tidak ada orang kisah. So bertolaklah saya dari Seri Aman balik ke Kuching. I can't stop loving you. Lagu berkumandang di radio. Walaupun bukan dari era saya, tetapi saya sudah tahu lagu ini sejak dari kecil kerana ayah seringkali pasang di rumah. Menyanyilah saya bersama-sama untuk mengelakkan diri rasa mengantuk. Dahlah tiada kereta di atas jalan, lampu jalan pun malap lain macam. Kawasan luar bandar memang beginilah, fikir diri sendiri. Jalan punya jalan, nyanyi punya nyanyi, saya sampai di kawasan yang lebih gelap daripada tadi. Tiada lampu jalan, tiada kampung di sekeliling, hanya lampu kereta sahaja yang menerangi jalan di hadapan. Radio pun seolah-olah hilang frekuensi. Macam mana saya atur, pusing butang di radio, masih tidak berbunyi. Dalam saya masih sibuk memusing-musing butang, tiba-tiba saya terdengar bunyi berdengkur. Dari belakang kereta, saya tersentak. Saya travel seorang diri. Dari mananya datang bunyi orang berdengkur. Perlahan-lahan saya alihkan jari saya dari radio.
Mata difokuskan ke hadapan. Walaupun rasa ingin lihat ke belakang di cermin pantul, namun rasa takut saya melebihi rasa ingin tahu. Jalan masih gelap, kereta masih tiada, tetapi bunyi dengkuran tetap ada dari arah belakang kereta. Bermacam-macam imej bermain dalam otak. Tetapi persoalan sejak tadi masih belum terjawab. Siapa yang duduk di belakang kereta saya? Mata masih lagi lurus memandang di hadapan. Perlahan-lahan saya tekan pedal minyak. Jarum kelajuan perlahan-lahan merangkak melebihi 120 km sejam. Saya rasa peluh sejuk sudah membasahi dahi. Mata masih lagi fokus jalan di hadapan. Mata masih tidak berani walaupun sekilas melihat ke cermin pantul. Dalam anggaran 5 minit, saya ternampak ada lampu brek kereta di hadapan. Ada juga rasa lega saya di dalam hati kerana seperti ada teman di atas jalan. Lalu pedal minyak dipijak saya untuk mengejar kereta tersebut. Baru saja saya memijak, bunyi kuat dari luar kereta, seolah-olah saya terlanggar sesuatu sehingga menyebabkan tayar kereta pamcet. Mahu tidak mahu, saya perlahankan kereta untuk melihat apa yang berlaku. Kereta di hadapan semakin jauh meninggalkan saya. Kereta beransur perlahan. Yang lebih hairannya, bunyi dengkuran itu pun semakin perlahan. Kereta saya hentikan di bahu jalan. Baru sahaja berhenti, tiba-tiba saya rasa ada tepukan yang ringan dan lembut di bahu sebelah kanan saya. Apabila ditepuk, saya rasa dingin semacam di bahu tersebut, seolah-olah ada angin yang kena. Dan juga ketika itu saya terdengar bisikan di telinga sebelah kanan yang sangat-sangat kecil tetapi jelas. Terima kasih. Baru saja saya ingin membuka pintu kereta untuk turun, saya ternampak satu lembaga. Jaraknya beberapa kaki daripada kereta saya. Kelihatan seperti belakang orang tua yang bongkok berjalan terhenjut-henjut meninggalkan kereta ke jalan di seberang. Di dalam kegelapan, langsung menghilangkan diri. Entah kenapa takut saya juga semakin berkurangan. Tanpa sengaja, mata saya seperti otomatik melihat ke arah cermin pantul. Tiada orang di belakang tempat duduk. Saya pun turun dari kereta untuk melihat apa yang terjadi. Walaupun tadi rasanya saya terlanggar sesuatu sehingga menyebabkan tayar pamcet. Tetapi apabila ditengok, tayar masih okey. Mungkin lubang jalan yang saya lantak apabila dilalui. Apabila semuanya okey, cepat-cepat saya masuk dan kembali meneruskan jalan. Start enjin sahaja, radio terus berbunyi dengan lagu Frank Sinatra. Hairannya, apabila tadi langsung tiada bunyi. Kini seolah-olah tiada masalah. Jam menunjukkan pukul 3 pagi apabila saya sampai di rumah. Cepat-cepat saya mandi dan masuk tidur. Tiada kejadian aneh selepas itu. Tetapi selepas hari itu, apabila saya diminta untuk bekerja di tempat yang agak jauh, saya akan pastikan saya berteman di dalam kereta. At least, kalau masih juga terjumpa, saya tidak perlu takut seorang-seorang. Okey, itu saja untuk minggu ini. Sekiranya anda sukakan cerita-cerita seram seperti ini, tekanlah butang subscribe. Kepada kawan-kawan kita yang ada komen, tinggalkan di ruang komen di bawah. Dan sekiranya ada yang ingin kongsikan cerita, juga boleh tinggalkan komen di bawah. Sekali lagi, saya Kim mengucapkan terima kasih kerana mendengar dan jumpa lagi pada episod akan datang.